Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Hai. Selamat pagi. Okey. Okey. Minggu lepas kita dah belajar, dah habis dah bab 1 iaitu pola dan rujukan, dan cikgu dah bincangkan tentang praktis PT3 dalam modul matematik kamu. Okey, beberapa orang dah ikuti dengan cikgu waktu Google Meet minggu lepas. Okey. Baik, kecuali tingkatan 2 USM yang masih cikgu belum sempat lagi bertemu lagi melalui Google Meet atas sebab cikgu tak ada pada waktu PDPR tersebut. Tak apa, nanti cikgu akan buat video untuk penerangan praktis PT3 yang lepas tu. Okey? Yang penting kamu dah cuba buat. Okey, minggu ni kita masuk terus bab 2, pemfaktoran dan pecahan algebra. Ingat lagi tak waktu sekolah? Waktu tingkatan 1 kamu dah belajar tentang ungkapan algebra. Ingat lagi tak apa itu ungkapan algebra? Ke dah lupa? Ungkapan algebra kita belajar semasa bab berapa? Masa tingkatan 1 bab 5. Ingat lagi? Okey, apa itu ungkapan algebra? Ungkapan algebra dia mesti ada 3 syarat. Ingat lagi? Mesti ada pemboleh ubah, mesti ada operasi, tambah tolak, dan juga mesti ada nombor. Ingat lagi? Gabungan pemboleh ubah, nombor dan tanda operasi. Okey, contoh apa? 3x tolak 8y tambah 7. Yx tu apa kita panggil dia? Yx tu kita panggil apa? Sebagai pemboleh ubah. Ingat lagi ke tidak ni? Cikgu harap kamu ingat kita akan gunakan tajuk ungkapan algebra dalam bab 2 ini. Okey, kita akan gunakan pemboleh ubah. Apa itu pemboleh ubah? Kita wakilkan dengan huruf. Pemboleh ubah kita tak tahu nilai, kita wakilkan dengan huruf. Huruf apa? Huruf kecil. Apa saja huruf A, B, C, D, E sampailah Z. Kita tandakan dengan huruf kecil. Kita katakan dia sebagai pemboleh ubah sebab kita tak tahu nilai dia berapa. Okey, kalau ungkapan algebra, kita ada tanda operasi, tambah, tolak, darab, bahagi untuk wakilkan satu situasi. Mesti ada nombor. Okey. Baik, kita tengok seterusnya. Jom imbas kembali. Apakah ungkapan algebra? Apa tadi cikgu cakap? Yang ni kena salin. Sebab ramai yang tak ingat kan? Dah lama. Baru tahun lepas. Okey, apa maksud ungkapan algebra? Gabungan, pemboleh ubah, nombor dan tanda operasi. Apa tanda operasinya? Tambah, tolak, darab, bahagi. Untuk mewakili suatu situasi. Okey. Contoh ungkapan algebra, inilah sepakan bawah ni. Okey, contoh ungkapan algebra kalau ada pemboleh ubah saja katakan x saja. Okey. Kemudian apa lagi? Ataupun ungkapan algebra, ni contoh bawah ni, ni semua contoh ungkapan algebra. Okey. Baik, kita tengok sini, cari hasil darab berikut. Hasil darab ungkapan algebra ni yang ungkapan algebra. Ingat lagi tak cara nak selesaikan pendaraban melibatkan ungkapan algebra? 12 darab 3A. Kita ada operasi darab, 12 nombor, 3 ini adalah ungkapan algebra, ada pemboleh ubah, ada nombor. Bagaimana kita nak darabkan? Darabkan seperti biasa. 12 darab 3 kita akan dapat 36. A jangan tinggal, pemboleh ubahnya. Ni semua ulang kaji, tingkatan 1 dah belajar. Okey? 2A darab negatif 2B. Integer positif, integer negatif. Positif darab negatif akan dapat apa? Negatif. 2 darab 2, 4. A darab B, A, B. Ingat? Okey, seterusnya. Negatif A darab negatif 4B
Negatif darab negatif, positif. A darab B, AB, negatif 1A. Sini sebenarnya adalah nilai 1. 1 darab 4, 4. A darab B, 4A, B. Boleh? Boleh ingat? Cikgu buat imbas kembali ni supaya kamu boleh ingat pembelajaran masa tingkatan 1. Baik, permudahkan yang berikut. Sekarang kita nak permudahkan. X tambah 6X. X boleh ubah yang sama. X nilai yang kita tak tahu. Kita wakilkan dengan huruf X. X, 1X tambah 6X akan dapat 7X. Okey, yang ni pula. Kita ada X tolak 2Y tolak 2X tambah 4Y. Apa perlu kita buat? Kita kumpulkan dulu penyebut yang sama. Pemboleh ubah yang sama. Okey, sini X. Kita kumpulkan X dan X. Sini X tolak 2X. Kita kumpulkan X dengan X sama adik-beradik dia. Okey, tolak 2Y tambah 4Y. Okey, cikgu pernah ajar kamu gunakan kotak-kotak X, negatif 2Y satu kotak, negatif 2X ni satu kotak, positif 4Y supaya kamu tak tertinggal X ni tunggal satu. Tolak 2X, kenapa tolak 2X? Kita ambil tolak 2X semua ni. Okey, tolak 2Y semua ni tambah 4Y. Okey, barulah kita kirakan X tolak 2X. Ataupun 1X tolak 2X, kita akan dapat negatif X tolak X. Tolak Y tambah 4Y. Hutang RM2 bayar 4. Hutang RM2 bayar RM4. Jadi dah ada bakinya 2Y. Tolak 2Y tambah 4Y akan dapat ni kita kira ni kan ni dulu. Akan dapat negatif X. Kemudian barulah kita kirakan yang ni. Akan dapat 2Y. Negatif X tambah 2Y. Ataupun kita permudahkan lagi yang positif tak depan, 2Y tolak X. Begitu. Boleh? Seterusnya, tentukan FSTB. Ni sekolah masa tingkatan 1 pun dah belajar tentang FSTB. FSTB, GSTK, ingat lagi tak? Faktor sepunya terbesar. Ingat FSTB. Apa singkatan maksudnya ni? Faktor sepunya terbesar ni Y sepunya terbesar. Faktor sepunya terbesar FSTB. Okey, kita kena gunakan kaedah pembahagian berulang. 4, 8. Tapi ni mesti nombor perdana. Ni dah belajar waktu tingkatan 1. Tolong ingat balik 4 bahagi 2, 4 bahagi 2, 8. Tak lagi, boleh bahagikan lagi. 2 bahagi 2, 1. Sini 4 bahagi 2 akan dapat 2. Boleh bagi lagi? Dah stop sebab 1 dengan 2 ni tak boleh dibagikan. Kalau GSTK, kita kena selesaikan sampai dapat nilai 1, 1. Ingat? Itu kalau GSTK. Ni FSTB berhenti setakat sini saja. Jadi FSTB-nya FSTB sama dengan 2 darab 2 sama dengan 4. Okey. Okey, untuk jawapan yang ni pula kita buat sini sikit. 12 18. Okey, kita bahagikan dengan sifir berapa ni boleh? Nombor perdana kita mulakan dengan 3 lah. 3 boleh tak? 3, 12, 5, 3, 5. Okey, boleh 3. Sini 12 bagi 3, kita akan dapat 4. 6 bagi 3, 18. 18 bagi 3, 6. 6 darab 3, 18 Kemudian kita letak 2 sini. 2 darab 2, 4. 3 darab 2, 6. Okey, stop. Okey, kita cari FSTB sama dengan 3 darab 2 atau 2 darab 3. Kita akan dapat 6. Boleh ingat semua yang kita dah belajar ni? Ingat balik semua-semua ni. Okey, ini imbas kembali saja. Kamu dah belajar waktu tingkatan
1. Sebab tu cikgu cakap fokus belajar semua tingkatan. Okey, imbas kembali. Kamu buka balik buku tingkatan 1, tengok balik nota-nota yang lepas. Okey, kita pergi pada slide seterusnya. Baik, barulah kita nak masuk apa itu kembangan. Okey, dalam tajuk pemfaktoran dan pecahan algebra ni ada 3 subtopik . Yang pertama 2.1 iaitu kembangan, yang kedua 2.2 pemfaktoran, dan yang terakhir ungkapan algebra dan hukum operasi asas aritmetik. Okey, untuk minggu ni kita fokus dulu 2.1 iaitu kembangan. Apa yang dimaksudkan dengan kembangan? Okey, tolong ingatkan. Kembangan dua ungkapan algebra ialah pendaraban dua ungkapan algebra yang menghasilkan satu ungkapan algebra. Okey, jelas tak? Kembangan, okey. Dua ungkapan algebra, kita ada dua ungkapan algebra, kita saling darabkan dia, kita akan hasilkan satu sahaja ungkapan algebra. Okey, ini contoh cikgu bagi kat sini. Okey, sekarang kat sini kita ada dua ungkapan algebra. Okey, kita ada satu segi empat tepat sini, kita ada dua ungkapan algebra. Yang pertama iaitu X. Yang kedua ialah X tambah 4. Okey. Ungkapan algebra di sini kita ada yang pertama sini, yang kedua sini. Sekarang dia kata hitung luas segi 4 tepat di atas. Untuk hitung luas segi 4 tepat, kita kena buat darab panjang. Mana panjang, mana lebar? Okey, panjang darab lebar. Mana pen cikgu tak detect pula. La ilaha illallah. Okey, kat sini panjang darab lebar. Jadi kat sini kita gunakan jumlah luas gabungan bentuk. Okey, X darabkan dengan X darab 4. Sebab kat sini panjang. Okey, kita darabkan dengan lebarnya. Okey, sebab itulah kita buat kat sini X darabkan. Kenapa kita buat dalam bentuk kurungan? Kurungan ini bermaksud operasi darab. Okey, kat sini lah yang dikatakan kita gunakan kembangan. Iaitu ungkapan algebra yang pertama darabkan dengan ungkapan algebra yang kedua. Okey, kita gunakan operasi kembangan, dikembangkan. X darab 4, kita kembangkan dia akan dapat bentuk satu ungkapan algebra di bawah ni. Okey. Jelas tak? Okey. Hasil darab dua ungkapan algebra akan menghasilkan satu ungkapan algebra di sini iaitu X kuasa 2 tambah 4X. Bagaimana dikembangkan di sini? Yang ini kita akan belajar sebentar lagi. Cikgu nak kamu faham bagaimana kembangan ini berlaku. Kembangan berlaku bila dua ungkapan algebra atas ni, satu dan dua ungkapan algebra ni, kita darabkan dia akan menghasilkan satu ungkapan algebra sahaja. Okey, apa kaedah yang kita gunakan? Iaitu kembangan. Okey, kita tengok macam mana proses kembangan itu. Baik, sini cikgu bagikan 4 contoh. Okey, kita lihat slide yang pertama ni, kita mengembangkan dua ungkapan algebra. Contoh yang pertama ni macam soalan yang tadi. Bagaimana cikgu kembangkan soalan yang tadi? Kita lihat kat sini. X dalam kurungan ini adalah operasi darab. Baik, kita kembangkan satu persatu. Kita gunakan kembangan. Kita darabkan. Orang yang luar rumah ni darabkan dengan setiap satu yang ada di dalam rumah. Bermaksud X kita darabkan dulu dengan X. Kemudian barulah X kita darabkan dengan positif 4. Jadi penyelesaian dia X darab X. Kita akan kembangkan dia jadi begini. X darab X. Okey. Dan akan dapat X darab positif 4. Okey. Kita akan dapat X darab X bermaksud X kuasa 2 tambah X darab 4 akan dapat 4X. Okey. Dah selesai.
Inilah proses kembangan. Ini kalau di luar rumahnya hanya ada satu sahaja, iaitu X sahaja ni. Cuba kita tengok contoh 2. Contoh 2 sekarang, X tambah 3 ini satu ungkapan algebra. Okey, X tambah 4 ini adalah ungkapan algebra yang kedua. Kita nak darabkan 2 sini. Okey. Macam mana cara dia? Kita darabkan, kembangkan satu persatu. Ya Allah, gangguan bunyi minta maaf Okey, X darabkan dengan X. Kemudian X barulah kita darabkan dengan 4. Darab. Okey. X darab X, kita akan dapat X kuasa 2. X darab 4, positif 4X. Okey. Kita nak hapuskan kurungan ni dulu Kita kembangkan dia. Kemudian, barulah kita darabkan yang kedua ni. 3 darab X. Darab setiap satu persatu. 3 darab 4. Okey. Jadi kat sini, X kuasa 2 tambah 4X tambah 3 darab X akan dapat 3X. Tambah 3 darab 4 akan dapat 12. Nampak? Jadi kat sini, kita dah dapat jawapan dia. Salin semula X kuasa 2. Baik, sini tengok. 4X tambah 3X dapat berapa? 4 tambah 3, 7. X ni kita kekal sebab dia operasi tambah. 4X tambah 3X. 4 xylophone tambah 3 xylophone akan jadi 7 xylophone. Tambah 12. Okey, ni jawapan dia. Ini maksudnya operasi kembangan. Kita kembangkan dia. Okey, jadikan satu. Daripada tadi ni 2 ungkapan algebra, kita dah jadikan dia 1 ungkapan algebra saja. Boleh? Okey, ni contoh 1, contoh 2 boleh? Okey, kamu salin setiap contoh ini. Baik, kita tengok contoh yang ketiga. Okey, sekarang contoh ketiga pula. Dia bagi kat sini X tolak 6. Okey, dalam kurungan kuasa 2. Apa maksud kuasa 2 kat sini? Bila kita kata kuasa 2, bermaksud dia ada 2. X tolak 6. Sekali lagi, X tolak 6. Sebab kuasa 2 kan, ada 2 lah. Boy kuasa 2. Kan boy tu timbul lagi satu kan? Masih sama juga macam ni. X tolak 6. Kuasa 2, kita kuasakan 2 dia. Jadikan dia lagi satu. Pecahkan dia jadi 2 pula. Okey. Ni pun dah belajar waktu tingkatan 1, kuasa 2, kuasa 3. Dah belajar Okey. Macam mana kita nak kembangkan dia? Okey. Kita nak kembangkan dia, kita buat satu persatu. Okey. X kembangkan dengan kurungan yang kedua ni. X kita kembangkan, darabkan dengan yang kedua. Darab yang pertama, darab yang kedua. Okey, tulis dulu. X darab X akan dapat X kuasa 2. X darab negatif 6. Jangan lupa tanda negatif. Negatif 6X. Okey. Yang ni pula negatif 6 darab X negatif 6X. Ni darab sini pula. Kemudian ni pula darab sini. Negatif 6 darab negatif 6 akan dapat positif 36. Negatif darab negatif positif. 6 darab 6, 36. Jadi, kita selesaikan jawapan akhirnya. X kuasa 2. Negatif 6X tolak negatif 6X ni. Negatif 6X, negatif 6X akan dapat negatif 12X sahaja. Okey, sebab operasi tambah tolak Okey, tambah 36. Dah selesai. Senang saja proses kembangan ni. Boleh? Baik, contoh yang keempat. Negatif 2Q kurungan 5 tambah 3S. Okey, yang ni depan ni kita hanya ada satu saja ungkapan kat sini, iaitu negatif 2Q saja. Jadi tak ada masalah. Kita terus darabkan negatif 2Q darab 5, kemudian negatif 2Q darab 3S. Sama dengan negatif 2 darab 5, negatif 10. Q ni jangan tinggal. Okey. Negatif darab positif akan dapat negatif. Yang kedua ni negatif 2 darab 3 akan dapat negatif 6. Q darab S akan gabung jadi Q
S. Nampak? Ni, kembangkan. Okey. Jadi jawapannya negatif 10Q tolak 6Q S. Dah selesai. Boleh? Okey. Cikgu nak kamu, kalau tak faham, ulang lagi video cikgu cakap ni sampailah kamu faham. Okey, macam mana cikgu darab? Yang luar ini, darabkan satu persatu di sebelah dalam. Negatif 2Q darab. Tanda kurungan ni bermaksud operasi darab. Kita kena darab satu persatu yang berada dalam kurungan ini. Okey? Kalau yang ni ada 2X tolak 6, darabkan satu persatu lah. X darab X dulu. X darab dengan negatif 6. Dapatkan X kuasa 2 tolak 6X. Barulah kita darabkan untuk yang kedua. Negatif 6 darab X. Barulah negatif 6 darab 6. Dia akan dapat 4 kat sini. Okey. Lepas tu baru kita selesaikan. Kalau boleh tambah, tambah. Kalau boleh tolak, tolak. Kalau ni kuasa 2. Geng dia tak ada. Ni je lah. Kalau yang ni ada. Sebab dia X dan X. Sebab tu kita kena dapatkan negatif 12X kat sini. 36 ni nombor sahaja kan. Tak ada yang lain nombor. Jadi sebab tu kita salin saja yang ni 36 ke bawah. Yang ni pun kita salin je ke bawah. Boleh? Okey. 4 saja contoh cikgu bagi untuk ungkapan algebra. Seterusnya, cara mempermudahkan ungkapan algebra. Okey. Tadi kamu dah lihat cara nak melakukan kembangan. Sekarang yang kedua, bagaimana kita nak mempermudahkan ungkapan algebra. Okey, cikgu bagi 2 contoh kat sini. Cikgu terangkan dulu contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama, yang ni soalan dia 2Pi tambah 5 kuasa 2 tolak 3Pi. Okey, langkah yang pertama, apa yang kamu perlukan? Lakukan kembangan 2 ungkapan algebra. Okey, seperti yang tadi tu kita kembangkan dulu. Kembangkan dia dulu Ni, nampak ni kita kena kembangkan. Macam mana nak kembangkan? Okey, cikgu tunjukkan 2Pi tambah 5 okey, kuasa 2 tolak 3Pi. Okey, kita kembangkan dia dulu sama dengan ni kuasa 2 kan. Jadi kena ada 2. 2Pi tambah 5 darab 2Pi tambah 5. Okey, tolak 3Pi. Okey, kita kembangkan dulu 2Pi darab 2Pi dulu. Kemudian 2Pi darab positif 5. Selesaikan tu dulu. 2Pi darab 2Pi akan dapat 4Pi kuasa 2. 2 darab 2, 4. Pi darab Pi, Pi kuasa 2. Okey, kemudian yang kedua pula. 2Pi darab 5. 2 darab 5, 10. Kenapa positif? Sebab 2 positif. 2Pi darab 5 akan dapat 10Pi. Okey. Kemudian, dah selesai yang pertama ini, barulah kita pergi yang kedua ni. 5 darab 2Pi. 5 darab dengan 5. 5 darab 2Pi akan dapat 10Pi juga. 5 darab 5 akan dapat 25. Okey. Yang ni kita dah buat. Dah selesaikan dapat ni. Yang ni jangan kamu tinggalkan pula. Tulis tolak 3Pi. Nampak? Okey. Bila dah selesaikan semua ini. Okey. Lakukan kembangan. Dah kembangkan ni. Barulah kita pergi step yang kedua. Kumpulkan sebutan serupa. Okey. Mana dia sebutan serupa kat sini? Baik, kita salin semula 4Pi kuasa 2. Okey, yang serupa kita kumpulkan tambah 10Pi. Dia serupa. Kenapa serupa? Pemboleh ubah dia sama. Pi ni pun sama 10Pi. Okey, tolak 3Pi ni pun kita kumpulkan sama-sama. Yang akhir sekali nombor baru kita letak di belakang. Tambah 25. Okey, bila dah kumpulkan, okey, sebutan serupa ni, dah kumpulkan sebutan serupa, barulah kita lakukan operasi tambah dan tolak pada sebutan serupa. Yang ni
step yang ni kita buat kat bawah sini. Barulah kita kira 4B kuasa 2. Ni kita nak kira. Sebab ni semua sebutan serupa. P, P, P. 10 tambah 10, 20. 20 tolak 3 akan dapat 17P tambah 25. Okey. Nampak? Jadi, macam mana nak permudahkan? Nah, beginilah cara kamu permudahkan dia. Okey, jadi beginilah jawapan akhirnya. 4P kuasa 2 tambah 17P tambah 25. Inilah jawapan akhirnya setelah kita permudahkan. Permudahkan. Kenapa kita permudahkan? Yang ni tadi yang kita permudahkan. Sebutan yang sama, kita kira sama-sama, kita jadikan dia satu sahaja di sini. Okey? Boleh tak? Boleh Okey, contoh yang kedua. Cikgu nak kamu salin langkah-langkah ni dan juga contoh satu ni. Kita pergi pada slide seterusnya. Contoh yang kedua. Okey, sekarang cikgu bagi soalan yang panjang sikit kat sini. Okey, cikgu terangkan macam mana kita nak dapat contoh yang kedua ni. Soalan dia 3 tolak 4B kurungan 2 tambah B tambah 5 kurungan B tolak 1. Banyak kurungan kat situ. Baik, lakukan kembangan dua ungkapan algebra. Okay, macam mana nak lakukan kembangan dua ungkapan algebra? Kita salin semula ataupun kita boleh terus tulis sini dari sini Okey. Sama dengan kat sini cikgu buat Okey, kita darabkan macam biasa. Kembangkan dia dulu. 3 darab 2. 3 darab B. 3 darab 2. 6. Okey. 3 darab B tambah 3B. Baik, yang kedua. Negatif 4B darab 2. Negatif 4 darab 2 akan dapat negatif 8. B jangan ditinggalkan. Okey, kemudian barulah negatif 4B kita darabkan dengan B. Negatif 4B kuasa 2. Okey. Baik, selesai yang kembangan yang pertama. Kembangan yang kedua pula. Yang ni pun kembangkan juga, kena kembangkan. Positif 5 darab B akan dapat positif 5B. Okey, barulah kita kembangkan yang kedua. Positif 5 darab negatif 1. Darab kurungan bermaksud operasi darab. Negatif 5. Nampak? Dah kita kembangkan, dah tak ada tanda kurungan. Okey. Apa tujuan buat kembangan? Kita tak nak ada tanda kurungan ini. Okey, kita kena buang tanda kurungan ni, jadikan dia satu nombor begini dulu. Sebab itulah kita darab satu persatu begini. Kembangkan dia. Buat mangkuk-mangkuk ni anak panah ni. Okey. Buat tanda anak panah ni satu persatu macam cikgu tunjukkan. Barulah kamu boleh faham. Okey. Dalam latihan nanti, dalam buku modul, cikgu nak kamu tulis macam cikgu buat ni. Cikgu ni dah jadi cikgu pun buat juga tau. Yang darab-darab ni. Okey. Baik, seterusnya. Kita buat step yang kedua, kumpulkan sebutan yang serupa. Tadi yang pertama yang ni. Okey, kemudian kita kumpulkan sebutan serupa. Okey, cuba nak ke sini Macam mana nak kumpulkan sebutan serupa? Baik, kita tengok kat sini. Kita letakkan yang kuasa 2 kat depan dulu. Okey, negatif 4B kuasa 2. Jangan dipisahkan sebab yang ni satu perkara yang sama Negatif 4B kuasa 2. Tanda ni pun bawa sekali. Sebab 4 ni bermaksud negatif 4 ni. Kawan dia ni sama-sama. Masukkan sekali negatif 4B kuasa 2. Okey, ni kita dah letak. Kemudian kita letakkan yang ada B saja. 5B tambah 3B tolak 8B. Kita kumpulkan yang sebutan yang sama. Ni B, B, B. Yang ni lain. Ni B kuasa 2 lain tak sama Ni B kuasa 2. Ni B saja. Kumpulkan B saja. Barulah kita kumpulkan tambah 6 Ni depan ni ada tambah 6 tolak 5. Okey, macam mana nak tahu kita tertinggal apa-apa ke tak? Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sebutan kat sini.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, betul lah. Kita dah salin semula. Semua dah masuk pada langkah yang kedua ini. Baik, kemudian barulah kita buat langkah ketiga. Langkah ketiga, apa dia? Lakukan operasi tambah dan tolak pada sebutan serupa. Okey, ni tak ada yang serupa. Kita salin dia semula. Negatif 4B kuasa 2. Baik, yang ni serupa kan? Tiga perkara ni serupa. 5 tambah 3, 8. 8 tolak 8, sifar. Sifar B. Akan tulis sifar B. Sifar darab B, sifar lah. Dah sifar, jawapan dia sifar je lah. Sifar. Okey, yang ni pula kita selesaikan. 6 tolak 5 akan dapat positif 1. Jadi sifar ni kita abaikan saja. Kita salin semula. Negatif 4B kuasa 2 tambah 1. Boleh tak? Boleh tak? Ataupun nak cantik lagi, letakkan 1 di depan. Boleh. 1 sebab dia positif kan? 1 tolak 4B kuasa 2. Selesai. Inilah cara kita nak permudahkan daripada soalan ni panjang jela tadi. Kita kembangkan dia dulu langkah pertama. Kita kumpulkan sebutan serupa. Baru kita lakukan operasi tambah tolaknya. Dan akhirnya barulah kita dapat 1 tolak 4B kuasa 2. Boleh? Boleh. Okey, itu cara mempermudahkan ungkapan algebra. Contoh yang kedua. Cikgu nak kamu salin contoh yang kedua ni. Okey, seterusnya. Next slide. Okey, yang terakhir. Okey, dalam subtopik 2.1, menyelesaikan masalah melibatkan kembangan dua ungkapan algebra. Okey, bila soal maksud menyelesaikan masalah je, mesti soalan dia berbentuk ayat. Penyelesaian masalahnya mesti soalannya berbentuk ayat. Okey, tengok contoh yang pertama. Alisa mengambil bahagian dalam acara walkathon. Apa maksud walkathon ni? Lumba berjalan jalan pantas. Okey, dia mula berjalan dengan laju. Okey, dia bermula dengan S tambah 5. Kat sini adalah sebutan yang pertama, iaitu S tambah 5. Ini adalah ungkapan algebra yang pertama. Okey, kemudian selama S jam. Selama S jam. Bermaksud kena darabkan dengan S lah. Kenapa? Sebab kita tahu. Okey, kita baca dulu. Kemudian jika dia berjalan dengan laju 2S tolak 3 km per jam selama X tolak 1 jam sehingga tamat walkathon. Cari jarak walkathon itu. Okey, apa formula untuk cari jarak? Jarak sama dengan, okey, untuk cari jarak kita kena buat sama dengan laju darab masa. Okey, yang ni tadi S tambah 5 ini adalah laju. Okey, masa dia adalah untuk S jam. Okey, manakala yang kedua pula, laju yang pertama ni laju yang kedua pula dia kata 2S tolak 3. Masa dia pula X. X pula, ni salah ni S. S tolak 1. Okey, formula jarak dia adalah laju darab masa. Jadi dia suruh cari jarak. Jarak jumlah jarak bagi kedua-dua ni. Perjalanan dia ni. Okey, jadi jumlah jarak walkathon. Macam mana nak sebut ni? Walkathon. Okey, sama dengan, baik, jarak, laju, darab, masa. Jadi ini operasi darab lah. Ni Jadi yang ni, yang pertama, kita darabkan S. Kita darabkan dengan S tambah 5. Okey. Ataupun yang ni laju darab masa atau masa darab laju, sama je. Ni kan hukum operasi asas aritmetik. Dah belajar kan waktu tingkatan 1, boleh terbalik-terbalikkan tu.
apa ni, hukum kalis tukar tertib. Kan cikgu dah ulang balik tingkatan 1, ingat ke tidak tu? Okey, kemudian jumlah kalau jumlah operasi tambah. Tambah yang kedua ni kita darabkan S tolak 1 darabkan dengan 2S tolak 3. Okey, operasi darab ni cikgu tak letak darab, cikgu gantikan dengan tanda kurungan. Tanda kurungan ni pun bermaksud operasi darab di sini. Okey, lepas dah dapat sini, kita kembangkan dia. S darab dengan S. Barulah S darabkan dengan 5. S darab S, S kuasa 2. S darab 5 akan dapat 5S. Tambah. Kembangkan yang ni pula. Okey. Kembangan melibatkan kembangan. S darab 2S. S darabkan dengan negatif 3. Akan dapat S darab 2S. 2S kuasa 2. S darab negatif 3. Negatif 3S. Negatif 1 darab 2S. Negatif 2S. Okey, yang ni kita darab pula yang ni. Ini pula kita darabkan sini. Kembangkan dia. Okey. Negatif 1 darab negatif 3 akan dapat positif 3. Okey, nampak tak? Kita dah kembangkan ke semua ni. Kita akan dapat satu ungkapan algebra yang panjang sebegini. Okey. Baik. Kemudian apa perlu kita buat? Langkah yang kedua tadi cikgu ajar. Samakan penyebut. Samakan penyebut pula. Samakan sebutan yang serupa. Okey. Sekarang S kuasa 2. Sini pun ada S kuasa 2. Kita kumpulkan. S kuasa 2 tambah 2S kuasa 2. Okey. Kemudian S dengan S saja kita kumpulkan. Tambah 5S. Tolak 3S. Tolak 2S. Okey. Yang ada nombor saja hanyalah 3. Okey, untuk supaya tak salah kita kira balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul tak ada 6? Sebutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tak ada yang keciciran di situ. Barulah kita kira tambah tolak dia. S kuasa 2 tambah 2S kuasa 2. Sebabkan sebutannya sama. S kuasa 2, S kuasa 2. Ini sebenarnya ada nilai 1. 1S kuasa 2 tambah 2S kuasa 2 akan dapat 3S kuasa 2. Okey, yang ni 5S tolak 3S. 5 tolak 3 dapat 2. 2 tolak 2S. Yang ni sifar. Sifar. Yang ni akan dapat 3 je lah. Jadi jawapan akhir dia. Jawapan akhir dia kita tulis kat sini. 3S kuasa 2 tambah 3. Okey. Inilah jaraknya. Berapa jarak dia? 3S kuasa 2 tambah 3. Unit jarak apa? Kilometer. Boleh? Kilometer. 3S kuasa 2 tambah 3 kilometer. Senang je kan? Okey. Darabkan setiap satu jalan laju dengan masa. Kemudian tambahkan, kedua-dua dia nak jumlah, tambahkan, kembangkan dia. Sebab itulah soalan ni melibatkan kembangan. Kembangkan dia dulu. Cari sebutan serupa, barulah kira tambah tolak. Dapatlah jawapan akhir seperti ini. Boleh Okey, seterusnya kita lihat pada contoh yang kedua. Fahmi mempunyai wang RM RM5 lebih daripada Halim. Kemudian, Dennis pula mempunyai wang berjumlah kuasa 2 wang Fahmi. Kuasa 2 wang Fahmi. Jika wang Haris ialah RM hitung jumlah wang mereka bertiga. Jadi kat sini, kita ada 3 orang iaitu Fahmi, Halim dan juga Haris.
Okey, kita tulis kat sini dulu apa maklumat yang kita dapat daripada soalan ini. Baik, yang pertama kita tahu Fahmi duit dia. Fahmi tahu tak harga? Fahmi kita tak tahu Fahmi dia kata lebih RM5 lebih daripada Halim. Jadi kita tulis dulu Halim lah sini. Kita ada Fahmi, Halim dan juga Haris. Halim kita tahu tak punya duit? Tak tahu Fahmi, Halim, Dennis, Fahmi. Okey. Sekarang dia kata Fahmi mempunyai wang RM5 lebih daripada Halim. Halim kita tahu tak jumlah duit dia berapa? Halim kita tak tahu. Okey, jadi kita wakilkan Halim sebagai H. Okey. Jika wang Haris. Macam mana ni? Mana datang Haris, Halim, Fahmi? Fahmi, Haris, Dennis. Banyak sangat nama ni. Salah ni. Okey. Salah. Macam ni. Yang ni tukarkan wang Halim. Okey. Kita gunakan nama Halim Okey, Haris tak ada. Jadi sini Dennis. Okey. Fahmi dia kata RM5 lebih daripada Halim. Halim dia kata jika wang Halim ialah RM H. Jadi kat sini Halim kita wakilkan sebagai H. Okey, Halim H ringgit. Fahmi pula lebih RM5 daripada Halim. Jadi Fahmi kat sini adalah H tambah 5. Okey, Dennis pula mempunyai wang berjumlah kuasa 2 wang Fahmi. Kuasa 2 wang Fahmi. Bermaksud kuasa 2 H tambah 5 kuasa 2 lah. H tambah 5 kuasa 2. Nampak tak kat sini? Kamu kena nyatakan maklumat yang kamu dapat daripada ayat ni dulu. Fahmi H tambah 5. Halim H. Dennis H tambah 5 kuasa 2. Sebab dia kata tadi Halim katakan H. Kemudian Fahmi ada RM5 lebih daripada wang Halim. Kalau Halim H RM5, jadi Fahmi kena tambah 5 lah. Lebih kan? Lebih maksudnya operasi tambah. Kemudian Dennis pula dia kata kuasa 2. Kuasa 2 kan lah pada wang Fahmi. Wang Fahmi tadi H tambah 5 kuasa 2 kan. Soalannya hitung jumlah. Kalau jumlah bermaksud kita kena tambah ketiga-tiga ini. Jadi tuliskan ayat dulu. Jumlah wang mereka. Okey, jumlah wang sama dengan, baik, kita tambahkan. Buat dulu H tambah 5 kuasa 2. Kita ambil yang kuasa 2 ni lah paling besar kan. Tambah H tambah 5 tambah H. Okey, disebabkan ni ada kuasa 2. Ungkapan algebra ni kita kuasa 2 kan. Kita kembangkan dia dulu. H tambah 5 kurungan H tambah 5 tambah H tambah 5 tambah H. Okey, kembangkan dulu. H darab H, H darab 5. H darab H, H kuasa 2. H darab 5 tambah 5 H. Yang ni pun kita kembangkan juga. 5 darab 5 tambah 5 H tambah 5 darab 5, 25. Tambah H tambah 5 tambah H. Panjang kan jawapannya? Baik, barulah kita buat kaedah seterusnya. Samakan sebutan. H kuasa 2 hanya satu saja di sini. Okey, kumpulkan yang ada 5H. Ataupun kalau lebih baik kamu kira terus. Okey, 5H. Kumpulkanlah dulu karena nanti keliru. 5H tambah 5H. Okey, tambah H tambah H. Yang ada 2H kan. Kemudian barulah nombor tambah 25 tambah 5. Dan yang terakhir sekali barulah kita kirakan. Okey, tambah tolak ni.
H kuasa 2. Okey, 5 tambah 5 tambah 1 tambah 1. Ni bermaksud 1 5H tambah 5H 10H. 10H tambah 1H tambah 1 lagi H jadi 12H. 25 tambah 5 akhir sekali akan dapat 30. Jadi ungkapkan jawapan anda dalam sebutan H. Inilah. Dalam jawapan akhir ni ada sebutan H, ada huruf H. Jadi inilah jawapan akhirnya. H kuasa 2 tambah 12H tambah 30. Okey, boleh Senang saja. Bila cakap jumlah, tambahkan semua sekali. Tapi dengan syarat kamu kena keluarkan maklumat ini dulu. Okey? Katakan Halim H. Kita tak tahu nilai dia. Ni. Okey? Boleh tak? Boleh. Okey. Tu kamu salin contoh 1, contoh 2 dalam menyelesaikan masalah melibatkan kembangan. Okey. Dah habis dah? Dah habis tajuk kembangan. Terima kasih kerana sudi mendengar. Okey. Kamu salin dulu nota-nota yang dalam tajuk kembangan ini dalam buku nota kamu. Untuk latihan, nanti cikgu akan bagi pada dalam Telegram grup matematik. Cikgu akan bagi soalan berdasarkan nota yang ni lah yang kita dah belajar ni. Okey? Okey. Kita dah ambil yang ni. Dari tadi kita dah belajar. Kita dah lihat imbas kembali, kita dah lihat kembangan. Apa itu kembangan? Dalam tajuk kembangan ni kamu kena tahu tadi cara nak kembangkan dua ungkapan algebra. Ada 4 contoh cikgu bagi kat sini tadi. Kemudian kita kena tahu macam mana langkah nak mempermudahkan ungkapan algebra. Cikgu bagi 2 contoh tadi. Okey, 3 cara ni kamu kena ikut step by step, langkah demi langkah. Dan yang terakhir bagi tajuk subtopik 2.1 iaitu menyelesaikan masalah melibatkan kembangan dua ungkapan algebra. Ini pun cikgu bagi 2 contoh. Okey. Jadi lebih kurang ada 8 slide kat sini. Kamu salin nota. Latihan nanti cikgu bagi yang lain cikgu bagi pada muka surat lain. Okey. Itu saja. Jumpa lagi nanti untuk subtopik 2.2 pemfaktoran yang lebih mencabar. Okey, terima kasih. Jaga diri masing-masing. Assalamualaikum.